Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Noranis Arina melaporkan untuk Buletin Prihatin. Terdapat sebuah organisasi bukan kerajaan, NGO, yang membantu golongan miskin iaitu Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga. Matlamat persatuan ini adalah bagi membantu golongan miskin tega. Laporan ini disediakan oleh Encik Wan Haikal. Terima kasih saudari Anis di studio. Assalamualaikum. Hari ini saya bersama dengan pengurus NGO dari Persatuan Pengguna Ekonomi dan Keluarga iaitu Datuk Helmi dan penolongnya Cik Fatiah dalam misi membantu golongan miskin tega di Kampung Buaya Jinak Pahang. Boleh saya tanya, apakah peranan NGO bagi persatuan ini, Datuk Helmi? Peranan organisasi yang telah ditubuhkan ini adalah untuk organisasi di Malaysia lebih mengambil berat akan kesusahan masyarakat yang melibatkan golongan miskin. Mereka akan mengambil tahu tentang pendapatan masyarakat melalui kempen banci yang dijalankan di setiap kawasan. Dengan itu, mereka yang golongan miskin tegak ini akan mendapat beberapa jumlah barangan keperluan seperti makanan, minuman dan pakaian untuk mereka. Selain itu, boleh saya tahu apa inisiatif organisasi NGO ini? Boleh awak terangkan, Cik Fatiah? Dalam memastikan golongan berpendapatan rendah dan miskin keluar daripada kepapuan kemiskinan, kerajaan menyedia dan mewujudkan pelbagai usaha dan bantuan bagi menolong golongan itu. Fokus dan usaha kerajaan membantu golongan itu diserapkan dalam pelbagai langkah dan pendekatan yang sesuai dengan situasi semasa. Namun, apakah tugasan organisasi ini selain mereka menghulurkan makanan dan pakaian untuk golongan ini? Beberapa kemanusiaan yang ditunjukkan oleh kami terhadap golongan miskin ialah dengan membantu mereka dalam apa jua perkara. Sebagai contoh, rumah yang tidak mempunyai kelengkapan yang cukup atau kurang akan dibantu oleh pihak yang bertanggungjawab di Malaysia. Kami akan membantu dalam membaiki sistem paip atau atap yang bocor yang memberi ketidakselesaan terhadap golongan miskin. Selain daripada membantu dari aspek makanan, organisasi ini berperanan sebagai apa? Organisasi di Malaysia tidak menantangan dalam membantu golongan miskin yang dalam kesusahan setiap tahun. Kami sangat bersimpati akan kesusahan yang ditimpa masyarakat yang tidak bernasib baik itu. Kami juga baik hati dalam mengambil kira keperluan golongan yang susah di setiap sudut dan terus menghulurkan bantuan secara ikhlas kepada yang memerlukan. Kami juga menerima barangan yang dikumpulkan oleh pihak mereka dan juga individu dalam kumpulan mereka sendiri. Peluang mereka dalam berkongsi kesesakan terhadap golongan miskin membawa banyak manfaat kepada masyarakat dalam Malaysia. Usaha ini adakah tertumpu di kawasan bandar sahaja atau ada kawasan lain yang persatuan ini berikan sumbangan? So, pembasmian kemiskinan tidak hanya ditumpukan di kawasan bandar sahaja. Malah, kawasan luar bandar juga turut diperluaskan. Itu kita berharap golongan ini dapat memanfaatkan segala kemudahan disediakan dengan sebaik-baiknya. Laporan saya untuk Buletin Prihatin, kita berbalik kepada saudari Anis yang berada di pentas Buletin Prihatin. Terima kasih kepada Encik Wan Haikal yang berada di kampung. Semua pihak turut disarankan bagi memainkan peranan penting dengan menjadi mata telinga pasukan terbabit. Sekian untuk laporan berita pada hari ini. Kau tu dah miskin, tak sesuai dengan saya. Awak okey tak tu? Saya okey je bang. Nama siapa ni? Nama saya Haikal. Abang pula? Oh, Haikal. Nama abang Helmi. Kenapa kamu buat begini kepada dia? Kamu tahu tak cara kamu ni salah? Kamu tak sepatutnya buat begini kepada dia. Maaf Abang Helmi dan Haikal. Tak mengapa. Saya sudah memaafkan kamu semua. Terima kasih Haikal. Baguslah tu. Tahu kesalahan sendiri. Jangan dibuat lagi sudah.
Boleh tak kami tahu kepentingan dalam membantu golongan miskin ini? Betul tu Akis. Bolehkah abang ceritakan kepentingannya? Sudah tentu boleh. Kepentingan membantu golongan miskin tergaih ini ada banyak sudut yang perlu diteliti. Apa yang abang boleh jelaskan adalah dengan membantu golongan ini kita dapat memupuk semangat berkasih sayang. Sikap kasih sayang ditunjukkan oleh organisasi yang membantu golongan miskin di Malaysia memberi satu perasaan yang mesra antara mereka. Dan golongan yang dibantu juga turut dirasai. Kiranya boleh mengeratkan hubungan silaturahim sama mereka lah kan? Ya, betul tu. Bahkan kita akan lebih bersyukur kerana ada pihak yang terus membantu mereka ketika dalam kesusahan. Lebih-lebih lagi dalam keadaan pandemik yang berlaku pada masa sekarang, yang membawa dan menghalang kesempitan mereka dalam mencari rezeki di setiap sudut. Boleh saya menjadi NGO macam Abah Hilmi? Dah tentu boleh. Selain kepentingan berkasih sayang yang ditunjukkan, apa lagi kepentingan yang boleh diambil contoh bagi membantu golongan ini? Selain itu, kita boleh berganding bahu dalam mengurangkan jurang sosial antara golongan miskin dan kaya. Tidak kira perbezaan kaum, agama dan taraf hidup. Hal ini dapat menyatukan darjah serta jenis penyatuan yang dipamerkan dalam sesebuah masyarakat. Kerana ia merujuk kepada semua perhubungan sosial yang mengaitkan manusia seperti perpaduan dalam pembangunan masyarakat, iaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Baiklah, nanti kita sama-sama pergi menjadi sukarelawan untuk membantu golongan ini. Suasana pada hari di mana mereka bertungkus lumus untuk membantu golongan miskin. Mereka sangat teruja sekali. Terima kasih. Sedang asyik membahagikan barangan keperluan, terdapat salah seorang di antara mereka bertanya kepada Muhammad Zulhelmi. Apakah kesan dari memberi bantuan kepada golongan miskin? Contohnya, apabila kita mengamalkan sikap suka menderma seperti sering sehari, kita dapat memberikan bantuan kemanusiaan dan perubatan kepada golongan miskin. Tidak kira sama ada golongan kaya, sederhana atau golongan miskin, kita perlu menolong mereka. Kerana sekiranya wujud satu golongan saja, maka ekonomi di pasaran tidak stabil. Kita perlu mempunyai sikap tolong menolong sesama kita. Betul tu. Jomlah kita menderma RM RM1 supaya kita dapat membantu golongan miskin. Kita juga dapat memastikan golongan tersebut mendapat bantuan yang sangat diperlukan oleh mereka. Bantuan macam mana tu? Apabila kita menghantar pek makanan tengah hari dan bekalan makanan runcit kepada mereka, mereka akan berasa senang hati kerana ada pihak yang mengambil berat tentang mereka. Selain itu, kesan daripada membantu golongan ini lahirlah sikap bertanggungjawab. Kita sebagai seorang manusia perlulah mempunyai rasa bertanggungjawab, iaitu dengan membantu mereka yang lemah ini dapat mengurangkan jurang ekonomi antara golongan kaya dengan golongan miskin. Oh, baru saya faham. Terima kasih. Sama-sama kasih. Mereka pun mula menyambung pekerjaan mereka dengan membantu golongan miskin ini. Benarlah apa yang dikatakan oleh saudara Muhammad Zulhelmi tadi, kesan terhadap bantuan untuk golongan miskin ini mampu mewujudkan sikap positif dalam kalangan orang awam, terutamanya golongan belia. Sikap positif ini perlu diterapkan kerana dapat memudahkan urusan harian setiap manusia dan akan menyebabkan masyarakat kurang stres yang boleh membawa pelbagai penyakit. Itu sahaja penceritaan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih kerana menonton video ini.